Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajar seagama Sri Sabauni, PDPR hari ini hari Khamis. Jadi kita nak tengok pada tajuk sirah sebentar, iaitu sirah di sini. Pelajaran sirah kita adalah bagi pelajaran darjah 3 sebenarnya. Kalau ada buku ataupun kitab darjah 3, lebih baik pelajar baca darjah 3, darjah 4, darjah 5 tu. Jadi tajuk kita di sini iaitu perlantikan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ini pelajaran ni sebenarnya ada darjah 3. Ini sekadar mengulang dan mengingat. Jadi selebihnya pelajar boleh membaca. Ini sini tulis Sirah darjah 3, nota padat UPKK. Huraian isi pelajaran. Saya rasa semua pelajaran dah ada dalam tangan pelajar. Iaitu buku-buku tu ada, baca je. Perlantikan Nabi Muhammad menjadi Rasul ketika usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mula beruzlah, iaitu mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, Bukit Nur, sekitar 2 batu jaraknya dari kota Mekah. Sehinggalah pada waktu malam 17 Ramadan bersamaan dengan 610 Masehi, tahun ke-13 sebelum hijrah, ketika Nabi sedang beribadat, datanglah malaikat Jibril menyeru Iqra, bacalah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menjawab, ma'ana bi qari'in, aku tidak tahu membaca. Lalu malaikat Jibril memegang dan memeluk baginda sehingga lemas dan dilepaskan seraya berkata Iqra. Dia bukan pegang, dia peluk. Akan tetapi Nabi masih menjawab ma'ana bi qari'in, sehinggalah pelukan kali ketiga. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Jadi di sini apa yang kita pelajari, yang pertama sekali iaitu Nabi didatangi oleh Malaikat Jibril pada usia 40 tahun. Yang kedua, surah yang pertama iaitu surah Al-Alaq. Kemudian kita dapat mengetahui dan mempelajari bahawa Nabi memang bukan orang yang tahu membaca. Nabi itu buta huruf. Maka turunlah wahyu pertama Nabi Muhammad SAW dan rasmilah baginda dilantik menjadi Rasulullah. Macam mana Nabi Muhammad menjadi Rasul? Iaitu apabila selesai Nabi diajar dengan surah Al-Alaq, Jibril pun naik ke langit. Sebelum sampai ke atas langit, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, engkaulah Rasulullah, engkaulah pesuruh Allah yang terakhir. Setelah peristiwa itu, Nabi segera pulang ke rumah dalam ketakutan dan gemetar. Baginda meminta isterinya Khadijah binti Khuwailid menyelimutkan dirinya. Jadi kalau apa yang kita pelajari, iaitu Nabi berasa takut kerana bertemu dengan malaikat. Ya, ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bimbang dengan keadaan suaminya, Khadijah membawa Nabi bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal yang merupakan seorang penganut agama Nasrani. Dia sebenarnya agama Islam tapi bangsa Nasrani ni. Ini keturunan iaitu mengikut pelajaran pengajaran daripada Nabi Isa AS dan mengetahui tanda-tanda kerasulannya. Waraqah menyatakan ini adalah tanda-tanda kenabian yang juga pernah berlaku kepada Nabi Musa dan Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Jadi apakah agama Waraqah bin Naufal? Iaitu agamanya iaitu mengikut agama Nabi Isa AS. Dia bukan agama Nasrani. Okey, nama dia agama dia pun agama Islam juga. Okey. Islam yang betul lah. Yang Nasrani itu sudah diubah-ubah. Baik, kita sambung pembacaan kita. Yang seterusnya, terbalik pula. Sekejap saya nak betulkan dahulu. Sebelum tu nak besarkan kejap. Pusingkan. Okey, ini pun saya tak sempat crop sebab saya mencari kitab yang sesuai untuk dibaca. Okey, apakah yang Nabi buat setelah mendapat wahyu yang kedua? Dakwah secara sulit. Dakwah secara sulit setelah turun wahyu kedua, surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Kalau ditanya apakah nama surah yang kedua, surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Okay, Nabi Muhammad SAW diperintahkan supaya menyebarkan ajaran Islam kepada kaumnya. Pada peringkat permulaan, Islam disebarkan secara rahsia selama 3 tahun kepada sahabat dan kaum kerabat sahaja bagi mengelakkan masyarakat Arab Quraisy terkejut dengan kedatangan agama baru. Jadi Nabi dapat wahyu, dia tidak diam-diam, dia beritahu orang lain. Yang pertama yang mendapat mengetahui iaitu Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi Muhammad SAW. Golongan yang mula menerima dakwah Nabi ialah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi, Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, Zaid bin Harisah, Khadam,
hamba Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah dan Al-Arkam bin Abil Arkam, sahabat Nabi. Okey, kalau ditanya ini, sebutkan 4 saja nama mereka yang memeluk agama Islam, iaitu pada peringkat awal As-Sabiqun Al-Awwalun, sebut saja Khadijah binti Khuwailid, kemudian sebut saja Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, kemudian yang seterusnya mana tadi? Utsman bin Affan. Okey. Sayyidina Umar lambat masuk Islam ya. Kemudian yang seterusnya, dakwah disebarkan secara sembunyi di rumah Al-Arkam bin Abil Arkam bagi mengelakkan diketahui oleh musuh. Rumah Al-Arkam bin Abil Arkam dijadikan sebagai pusat mentarbiah sehinggalah akhirnya umat Islam bertambah menjadi 40 orang. Ini dakwah secara sulit. Berapa ramai yang memeluk Islam? 40 orang. Di manakah dakwah secara sulit itu berlaku? Di rumah Al-Arkam. Okey. Ini soalan ini semua secara lisan nanti. Jadi kena hafaz dan kena ingat berbanding dengan tulisan. Kalau tulisan kita baca balik semula, kita dapat. Ya, okey. Kemudian dakwah secara terbuka. Setelah ramai penduduk Makkah memeluk Islam, berita ini telah tersebar di kalangan masyarakat Arab. Lalu turunlah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah secara terang-terangan melalui firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sebarkanlah apa yang diperintahkan ke atas kamu dan janganlah kamu pedulikan orang-orang musyrik. Okey, adakah penerimaan Islam ini baik dalam peringkat di masyarakat Arab setelah didakwah secara terbuka? Jawapannya tidak. Kita baca dahulu. Kemudian Nabi mengumpulkan kaum kerabat dan kaum Arab Quraisy di kaki bukit Sofa. Lalu baginda terus bernaik ke atas bukit dan mengakui baginda adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menyeru manusia supaya beriman kepada Allah dan meninggalkan segala perkara yang mungkar. Ini dikumpulkan semua orang dekat bawah bukit tu. Kemudian Nabi bermulakan satu perkataan yang amat cantik. Jika aku katakan bahawa kepada kamu di belakang bukit Sofa ini terdapat musuh yang hendak menyerang aku, adakah engkau percaya? Akan tetapi dijawab oleh Abu Lahab bahawa inikah tujuan kamu kumpulkan kami di sini wahai Muhammad? Banyak benda lain yang anak kami nak buat. Tabballah ya Muhammad. Tabban itu maksudnya celakalah. Celakalah engkau wahai Muhammad. Nabi berasa amat sedih. Kemudian turunlah surah Al-Lahab. Surah Lahab Tabas yada abi lahabin wa tab. Okey, kita baca. Dakwah ini mendapat tentangan hebat daripada penduduk musyrikin Mekah, termasuklah Abu Lahab. Di sini tulis. Sebenarnya lam haba, dia tak payah lam alif haba ni salah tulisan. Bapa saudara Nabi sendiri. Abu Lahab ni siapa? Bapa saudara Nabi Muhammad. Dia adik-beradik dengan Talib Abu Talib. Lalu turunlah surah Al-Masad ayat 1 yang menceritakan tentang kebinasaan Abu Lahab yang seperti mana yang saya telah bacakan tadi, tabas yada tu. Perjuangan ini disokong oleh Abu Talib, bapa saudara Nabi yang menjadi pelindung setia kepada baginda. Ingat Abu Talib ini dengan Abu Lahab ini adalah adik-beradik, dan perjuangan ini disokong oleh Abu Talib. Walau bagaimanapun Abu Talib tidak memeluk agama Islam kerana dia berasa malu untuk memeluk agama Islam kerana orang lain di situ ramai-ramai masih musyrik. Nabi minta Abu Talib masuk Islam, dia senyum saja kerana dia berkatakan tak apalah wahai Muhammad. Akhirnya Abu Talib mati juga dalam keadaan musyrik. Okey, kita sambung. Ini yang terakhir untuk hari ini. Jadi pelajar-pelajar sekian, apa yang pelajar belajar iaitu tentang perlantikan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, kemudian penerimaan surah yang pertama, kemudian mereka yang memeluk agama Islam yang pertama, kemudian dakwah secara sulit, siapakah yang mendapat dakwah yang pertama, di manakah dakwah itu berlaku, kemudian dakwah secara terbuka, bagaimana penentangan masyarakat musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajar-pelajar sekalian, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.